Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan topik perubahan iklim. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Fatin Natasha binti Sulaiman dan rakan saya Tengku Nur Izzati Alia binti Tuan Muhammad Zaki dan juga Nur Amira binti Talib. Okey. Jadi, pensyarah kami iaitu Puan Siti Nur Al-Shikin binti Mat Sabudi. Okey, jadi ini adalah ahli kumpulan kami. Okey. Dan Tengku Nur Izzati Ayah, Nur Amira dan saya sendiri, Fatin Natasha. Okey. Jadi, kita lihat kepada isi kandungan pembentangan kami pada hari ini. Okey, jadi pembentangan kami terdiri daripada 5 perkara iaitu pengenalan kepada perubahan iklim, faktor perubahan iklim, impak perubahan iklim, langkah-langkah menangani perubahan iklim serta kesimpulan daripada topik kami iaitu perubahan iklim. Okey, sebelum kita pergi kepada pengenalan, kita lihat terlebih dahulu sebuah rakaman video yang disediakan. Iklim ialah cuaca yang sinonim di kawasan atau tempat tertentu untuk satu tempoh masa dan perubahan iklim berlaku apabila cuaca mulai berbeza dengan suhu dunia yang semakin meningkat. Ia disebabkan pelbagai aktiviti manusia seperti pembakaran berbilion tan bahan api fosil untuk kegunaan industri dan pengangkutan. Pada Ogos 2021 sahaja, terdapat beberapa kejadian penting akibat daripada perubahan iklim global iaitu banjir besar di China dan Eropah, turunnya hujan buat pertama kali di puncak tertinggi di Greenland dan taufan Ida berkategori 4 telah menghentam Louisiana, Amerika Syarikat pada 29 Ogos. Walaupun perubahan iklim ini tidaklah merupakan pengakhiran dunia dan bumi adalah sebuah planet dengan usianya sudah lebih 4.54 bilion tahun di mana telah mengalami pelbagai bencana alam, namun hakikatnya puluhan juta kehidupan manusia akan terkesan selepas ini. Negara-negara perindustrian terbesar iaitu China, Amerika Syarikat dan India adalah penyumbang gas rumah hijau iaitu karbon dioksida terbanyak menyebabkan punca pemanasan global. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana perubahan iklim global berlaku dan kesannya. Teruskan menonton. Jadi, berdasarkan kepada tayangan video itu tadi, kita dapat mengetahui sedikit berkaitan dengan perubahan iklim. Okey. Berdasarkan laporan oleh panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim iaitu Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC yang dikeluarkan pada 9 Ogos lepas mendedahkan bahawa bumi adalah 1.1 darjah Celsius lebih panas sejak sebelum era perindustrian. Pada 2030, bumi dijangka menjadi lebih panas sehingga 1.6 darjah Celsius. Persoalannya, apakah yang menyebabkan kepada perubahan iklim ini? Kita lihat kepada definisi perubahan iklim. Menurut United Nations, perubahan iklim merujuk kepada perubahan jangka panjang dalam suhu dan corak cuaca. Peralahan ini mungkin semula jadi, tetapi sejak 1800 tahun yang lalu, aktiviti manusia telah menjadi pemacu utama kepada perubahan iklim, terutamanya disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil seperti arang batu, minyak dan gas yang menghasilkan gas yang memerangkap haba. Contoh pelepasan gas rumah hijau yang menyebabkan perubahan iklim termasuklah karbon dioksida dan metanol. Okey, seterusnya. Seterusnya kita lihat kepada faktor-faktor perubahan iklim. Berikut merupakan gambar rajah yang pertama iaitu gambar rajah kepadatan penduduk dunia. Kepadatan penduduk dunia merupakan salah satu faktor perubahan iklim. Merujuk kepada Karatan Akhbar Harian Metro yang disiarkan pada 29 Mei 2021, penduduk dunia kini mencecah 7.7 bilion.
di mana China telah merekodkan jumlah penduduk paling ramai, iaitu seramai 1.3 bilion orang. Baiklah, sekarang kita lihat kepada beberapa gambar yang telah dipaparkan pada skrin. Yang pertama adalah bahan-bahan yang menggunakan gas CFC, iaitu chlorofluorocarbon. Yang kedua adalah peningkatan penggunaan kenderaan bermotor. Dan yang ketiga adalah gambar rajah, pembakaran terbuka. Merujuk kepada Keratan Akhbar Harian Metro pada 20 Februari 2021, orang ramai diingatkan tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di kawasan yang mudah dan sering terbakar seperti tanah gambut serta tapak pelepasan sampah. Hal ini kerana pembakaran terbuka merupakan salah satu faktor perubahan iklim selain daripada kepadatan penduduk, faktor semula jadi, penggunaan bahan CFC, perkembangan industri dan terakhir adalah peningkatan penggunaan kenderaan bermotor. Seterusnya kita lihat pula impak perubahan iklim kepada kesihatan, khazanah flora dan fauna, keselesaan hidup dan sebagainya. Merujuk kepada Keratan Akhbar Berita Harian pada 7 April 2021, Malaysia tidak diundang pada sidang kemuncak pemimpin berkenaan iklim di Amerika Syarikat pada 22 dan 23 April ini kerana bukan tergolong dalam kategori negara yang terdedah kepada impak perubahan iklim yang ketara. Berikut merupakan impak perubahan iklim. Yang pertama adalah menjejaskan keselesaan hidup, yang kedua menjejaskan kesihatan manusia, mengancam khazanah flora fauna, meningkatkan paras air laut dan menjejaskan sumber bekalan makanan manusia. Seterusnya adalah langkah-langkah kerajaan menangani perubahan iklim. Baiklah. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim pada 13 April lepas telah menyenaraikan langkah-langkah kerajaan untuk menangani perubahan iklim, iaitu yang pertama adalah dengan melaksanakan perdagangan karbon secara teliti agar aktiviti perdagangan karbon dia tidak menjejaskan komitmen pengurangan gas rumah hijau. Yang kedua adalah pembangunan agenda pelan pemulihan hijau seperti Green New Deal agar Malaysia menjadi hub dalam bidang ekonomi, perkhidmatan dan teknologi hijau. Yang ketiga, pemupukan gaya hidup hijau di semua lapisan masyarakat melalui konsep planetary health ke arah pembangunan mampan yang holistik. Dan yang keempat adalah pengukuhan takbir urus perubahan iklim negara melalui penglibatan semua pihak berkepentingan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pelbagai program untuk memacu agenda perubahan iklim dengan menggerakkan sumber tenaga kerja dan peruntukan kewangan. Jadi pada keseluruhan langkah-langkah kerajaan ini adalah kesemuanya bagi untuk menangani perubahan iklim. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, perubahan iklim dia adalah perubahan jangka panjang iklim dalam tempoh masa dari berdekad ke berjuta tahun. Oleh itu, isu ini sering kali diperdebatkan kerana perubahan iklim dia boleh berlaku disebabkan proses semula jadi dan kegiatan manusia serta juga sistem iklim yang kompleks. Maka itu, sebagai seorang individu yang cintakan alam sekitar, perlunya untuk kita kenal pasti dan peka terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan alam sekitar terjejas sebagai satu langkah yang dapat membantu pengekalan alam sekitar yang sihat dan terkawal. Baiklah. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.